Untuk surat 27, kita buat yang simple dahulu. Okay, cikgu pilih soalan C dahulu. Okay, soalan C. Okay, diberi Y sama dengan negatif 3x kuasa 5. Okay, so cari dy dx. Ingat dy dx. Okay, so apa yang kita kena ingat untuk buat pembezaan, okay, kuasa kita pindah ke hadapan tu dia akan jadi darab. Kemudian kuasa kena tolak 1. Okay, so 5 kita bawa ke depan. Okay, lepas tu sambung teruslah yang belakang tu negatif 3 x kuasa akan berkurang 1. Macam tu. So dapatlah negatif 15x kuasa 4. Okay, seterusnya cikgu pilih soalan F. Soalan F, Y sama dengan 3/4x kuasa 3. Lupa nak tanya, korang nampak kan skrin cikgu yang cikgu tulis ni? Nampak? Okay. Okay, yang ni So, bezakan dy per dx. Okay. Sebelum disebabkan x dia berada di bawah, dia tak boleh macam tu Jadi kamu kena ubah suai sedikit. Jadikan x kuasa 3 ni di belah atas. So, 3/4. So, x kuasa negatif 3. Kalau kita pindah ke atas jadi negatif. Kalau kat bawah negatif, kita naikkan ke atas dia jadi positif. So, dy dx dia sama dengan negatif 3 dekat depan. Kuasa yang ni kita bawa ke depan dulu. Kemudian darab dengan 3/4 ni. X. Kuasa kita kurangkan 1 maksudnya negatif 3 tolak 1 lah. Jangan jadi negatif 2 pula. Kalau kamu buat negatif 2 maksudnya tambah 1. So, kena negatif 3 tolak 1. So, dia akan jadi negatif 4. Okay. Lepas tu, selesaikan. Yang ni akan dapat negatif 9/4. Okay. Kalau kita nak dalam bentuk yang macam tadi, X tu dekat bawah. So, kita letak balik X tu dekat bawah. Kuasa negatif 4 dia jadi balik kuasa 4. Dapatlah negatif 9/4 X kuasa 4. Okey, seterusnya cikgu pilih soalan I. Soalan I. Soalan H dululah. Okey, soalan H. Okey, soalan H. Y sama dengan 3/4 punca kuasa 3. X kuasa 2. Okey, so kita buat dy dx. Tapi tak boleh terus direct buat. Kita kena ubah dulu yang ini dalam bentuk yang ada kuasa tu. Okay. So, kita akan dapat 3/4 X kuasa 2. Punca kuasa 3 dia jadi macam mana? Punca kuasa 3. X kuasa 2 tu X kuasa 2 lah. Per 3 kan? Kalau punca kuasa 3, dia jadi X kuasa 1/3. Okay? Kalau punca kuasa 2, X kuasa 1/2. So, sekarang ni, punca kuasa 3, X kuasa 1/3. So, dah ada X kuasa 2, jadi kamu just buat per 3 sahaja. Just buat per 3 sahaja. Okay, daripada sini barulah boleh kita bezakan dia. So, 2/3 bawa ke hadapan. Okay, darab. Darab ni sama ada nak buat bracket ataupun titik macam tu. 3/4 X kuasa 2/3 ni kita tolak 1. Tolak 1. Tak ada kurungan pun tak apa. Okey, so kita darabkan 2 darab 3, 6. 3 darab 4, 12. So, X kuasa 2/3 tolak dengan 1 akan dapat negatif 1/3. Okay.
So bila kita permudahkan lagi, kita akan dapat 1/2 X kuasa negatif 1/3. Atau kita nak letak balik X tu dekat bawah. Sebab kuasa negatif 1/3 tu kita boleh jadikan dia kuasa 1/3 je. Tak ada negatif. Okay. Jadi kita boleh jadikan dia 1 per cikgu panjang sikit sebab X kita nak letak kat bawah. 2 X kuasa 1/3 ataupun nak buat punca kuasa 3 balik. Macam tu. Dekat sangat. Okay. 2 punca kuasa 3 bagi X. Macam ni balik. Okay. Ataupun X kuasa 1/3 pun boleh. Okay. Sebenarnya macam ni pun dah boleh dah. Okay. Tak ada masalah. Okay. Seterusnya. Okay. Kita tengok soalan I. Soalan I iaitu Y sama dengan 9 punca kuasa 3 bagi X. Okay. Saya tukar colour sekejap. Macam tak berapa clear. Okay. Yang ni kita tukar dulu. Okay. Kita tukar jadi 9 per 9 X tu kita terus bawa ke atas kan. Kamu boleh terus buat macam ni. 9 X. Okay. 1/3. Tapi dia sebab X tu berada di bawah, kita pindahkan ke atas, dia jadi negatif lah. Negatif 1/3 kan. So baru kita bezakan. Dy dx sama dengan okay, negatif 1/3 kita bawa ke hadapan dulu. 9 darab lagi dengan X. Negatif 1/3 tolak 1. Kamu akan dapat negatif 4/3. Okay. So kita selesaikanlah yang ni. So yang ni akan dapat negatif 3 X kuasa negatif 4/3. Atau tulis macam ni lah. X tu kita pindahkan ke bawah. Okay. Negatif 3 per X kuasa 4. Kita ambil ni X kuasa 4. Yang per 3 tu kita jadikan dia punca kuasa 3. Okay, macam tu lah. Okay, next. So, okay, ni yang asas lah. Kita buat asas dulu. Okay, selain daripada dy dx, okay, boleh juga jadi F ni, F prime. Okay, contoh soalan muka surat 28, tengok muka surat sebelah. Okay, soalan D, soalan ni nak cari nilai. Macam tadi cuma bezakan, tapi sekarang dia nak cari nilai terbitan pertama. Okay, terbitan pertama ada, terbitan kedua ada. Okay, terbitan pertama tu bezakan sekali. Terbitan kedua bezakan lagi sekali. Macam tu. Okay, so soalan nombor 2 D. Cikgu pilih nombor 2 D Okay, 2 D. Okay, diberi Fx. Okay, sama dengan 3 tolak sert X. Sert X darab sert X kan. Okay, dia macam ni. Okay, kemudian yang dekat belakang tu dia buat koma, dia X sama dengan 9. Okay, maksudnya nanti gantikan nilai X sama dengan 9 lah maksudnya. Okay, so kita nak bezakan yang ni dulu. Okay, kalau diberi Fx, biasanya kita tak tulis dy dx tau. Kalau kita nak bezakan, kita tak tulis dy dx. Okay, kalau ditulis sebagai Fx, kita guna F prime macam ni. Maksud dia sama dengan pembezaan, kita bezakan dia. F prime X. Macam tu. Okay, so macam mana kita nak bezakan ni? Okay, tak boleh terus beza sini sebab ini adalah sert. Jadi kita kena darabkan dulu. Okay.
Okay, jangan bezakan dulu. Kita darabkan. Okay. Disebabkan set X ni dekat belakang, jadi kamu kena darab ke depan lah macam ni. Okay. So 3 darab set X, kamu akan dapat 3 set X. Ataupun terus tulis X kuasa negatif 1. X kuasa negatif 1 pula, sorry. Sekejap. X kuasa 1/2. 3 set X adalah 3 X kuasa 1/2. Kemudian tolak. Okay, set X kali dengan set X. Dapat apa set X kali set X? Ni dapat berapa? X. Kan dapat X kan? Okay, sebab X kuasa 1/2 darab dengan X kuasa 1/2, kita akan dapat X kuasa 1. 1/2 campur 1/2. Okay? So yang itu tuliskan sebagai X. Okay? Baru boleh bezakan. So baru kita bezakan F prime X. Tu bezakan. So kita bezakan 3X kuasa 1/2. 1/2 bawa ke hadapan. Darab 3 X. 1/2 tolak 1. Sebenarnya tak payah tunjuk pun. Jangan tunjukkan 1/2 tolak 1 tu. Kalau boleh tekan je kalkulator. 1/2 tolak 1. Dapat negatif 1/2. Okay. Kemudian tolak. Okay. Bezakan X pula, kamu akan dapat 1. Okay. Kemudian tulis ni lah, ringkaskan lah. So kamu akan dapat 3/2 X kuasa negatif 1/2 tolak 1. Okay. Sebenarnya daripada sini pun dah boleh gantikan X tu tanpa buat punca kuasa 2. Tanpa buat punca kuasa 2 letak di bawah. Kan? Kita letak di bawah dulu. Sebenarnya tak buat macam tu pun boleh. Okay. Okay, sekarang katakan kita dah dapat yang ni. Kita nak gantikan nilai X sama dengan 9. Okay, so kamu gantikan X dengan 9. Cikgu tulis macam ni lah. Ini maksudnya kamu gantikan dengan 9. X gantikan dengan 9. So kamu akan dapat 3/2. So yang ni 9. Negatif 1/2 tolak 1. Okay. Cuba kamu tekan kalkulator. Okay. Kalau cikgu galakkan buat yang ada bracket dululah. Buat yang tu, tekan yang tu dulu. Dekat kalkulator tekan 9. Okey, kuasa nak tulis negatif 1/2 tu. Okey, sebaiknya kamu gunakan kurungan. Okey, 9 kuasa. Kuasa kamu gunakan yang simbol up tu. Lepas tu kamu buat bracket. Buat negatif 1 ABC 2. Cikgu harap kamu boleh ikutlah yang ni. Buat yang ni. Buat yang ni dulu. Okay. Okay, lepas tu baru darab dengan 3/2. Darab dengan 3/2. Okay, lepas tu kita baru tolak 1. Okay. Sepatutnya kamu akan dapat jawapannya negatif 1/2. Okay. Boleh juga kalau kamu nak buat yang 3/2 dulu. Okay, kita buat dulu cuba. 3 ABC 2. Okay, lepas tu kita pun buat bracket kan. Dapat tak Tadi kita kena try and error jugalah sebab kadang kalkulator yang 570MS ni macam tu lah Dia kadang ada yang nak kena hati-hati semasa kita type tu. Padahal kita tahu susunan tu macam mana. Tapi cara dekat kalkulator tu. Tak apa, kita buat juga 3/2 dalam kurungan 9. Okay, lepas tu kita akan buat kuasa. Buka kurungan 9, tutup kurungan. Lepas tu kita buat kuasa yang guna simbol up tu. Lepas tu kita pun kena buat negatif 1/2. Negatif, kalau cikgu buat bracket lah. Negatif 1/2. Okay, tolak 1. Dapat tak jawapan yang sama? Dapat jawapan yang sama So boleh jugalah guna tapi kena hati-hati. Tu kalau cikgu better, kalau macam ni kan ada kuasa yang ada pecahan ni, cikgu better buat yang ni dulu Tapi darab dululah yang ni nanti. Jangan
Sebab yang ni boleh je jadi dekat depan 9 kuasa negatif 1/2 tu. Okey, seterusnya. Okey, okey, kita tengok soalan nombor 3. Soalan nombor 3. Okey, nombor 3. Mana ya? Okey, soalan nombor 3D lah Nombor 3D. Okay, soalan dia, dia tak ada F ke, tak ada apa, tak apa Okay, X kuasa 3 tolak 2X tambah 1. Okay, perkan dengan X. So, kita boleh assume Y ke kat depan ataupun Fx ke, tak kisah kat depan tu ya. Okay, kalau bentuk yang macam ni, okay, kalau kita boleh permudahkan dia ataupun kita pecahkan dia kan, X kuasa 3 kita boleh buat, kita pecahkan jadi macam ni kan. Kita boleh jadikan macam ni, kita pecahkan dia dengan dia punya penyebut dia tu. Okay, so kita pecahkan, kita permudahkan teruslah. Okay, so X kuasa 3 per X kita dapat X kuasa 2 tolak 2X per X dapat 2, 1 per X, okay, kita dapat X kuasa negatif 1 lah. Okay, X kuasa negatif 1. Okay. Okay, lepas tu daripada sini baru kita boleh bezakan dia. So, dy dx sama dengan 2x. Okay, negatif 2 kalau kita bezakan tak ada terus. Okay, x kuasa negatif 1. Okay, nak tulis terus pun boleh, terus ataupun tulis tambah dulu. Negatif 1 kat depan, x kuasa negatif 2 Tahu Negatif 1 tolak 1 dapat negatif 2. So akan dapat 2x tolak positif negatif dapat tolak x kuasa negatif 2. Okey? Atau 2x tolak 1 per x kuasa 2. Okey. So itu soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 4. Dia suruh guna petua rantai, tapi dalam exam, dia tak akan menyatakan kamu guna petua apa. Okay, terpulang pada kamu nak guna petua apa. Okay, macam ni petua rantai. Tak payah guna petua rantai. Okay, kalau kamu jumpa soalan, okay, yang ada bracket macam ni, kuasa dia bukan kuasa 2. Kalau kuasa 2 kita boleh kembangkan kan. Okay, soalan kuasa yang susah kita nak kembangkan. Macam ni soalan 4A tu kuasa dia adalah kuasa 4. Okay, contohnya macam ni. Soalan nombor 4A. Cikgu ambil soalan 4A. Y sama dengan 4X tolak 3 kuasa 4. Okay, tak boleh dikembangkan. Kalau kembangkan jenuh lah kamu nak buat kan. Nak kena bracket tu kena 4 kali. Okay, susah kita nak kembangkan, jadi kita jangan kembangkan. Okay, kamu guna sahaja, kalau tak ingat pun petua rantai tu pun tak kisah. Okay, kamu buat je macam biasa. Okay, kita ingat balik, dy dx, kuasa mesti bawa ke hadapan. Kuasa mesti bawa ke hadapan, so 4. Lepas tu kita akan salin balik, 4x tolak 3, kuasa akan berkurang 1. Okay, buat sampai macam ni. Kemudian disebabkan yang dalam bracket ni ada lagi, kalau tadi dia tak ada jadi 4x tolak 3. Okay, dia cuma ada x sahaja. So sekarang ni kita kena bezakan lagi sekali yang ada di dalam, kita darabkan dekat luar. Maksudnya 4x tolak 3 kalau kita bezakan kita akan dapat 4. Okay, bezakan 4x tolak 3 dapat 4. Okay, lepas tu baru kita selesaikan. Okay, 4 ni maksudnya darab lah, semua ni kena darab. Jadi kita darabkan nombor dengan nombor tu, dapatlah 16. So 4x tolak 3 kuasa 3 ni just salin sahaja. Okay, itu adalah 4A. Okay, yang lain tu pun sama sahajalah yang kuasa 4 kan. Kuasa 4
Kemudian, okey, cikgu ambil soalan F lah. Cikgu nak tunjukkan soalan F. Soalan F. Y sama dengan 1/3 punca kuasa 2, 2x kuasa 2 tolak 5. Okey. So yang ini pastikan yang punca kuasa 2 tu kamu pindahkan ke atas lah. Maksudnya yang ini perlu dipindahkan ke atas. 3 jangan pindah. 3 tu adalah 3 darab. Bukannya punca kuasa 3. 3 ni adalah darab. Okay. Ni adalah punca kuasa 2. So kita kena ubah dulu jadi macam ni. 3 dekat bawah 1/3 kat bawah. Alamak. Okey, ataupun buat macam mana yang ni. Okey, cikgu padam lah. Cikgu padam punca kuasa 2 ni dulu. Dia jadi kuasa 1/2 kan. Punca kuasa 2, dia jadi kuasa 1/2. Macam tu. Senang nampak kan. So bila kuasa 1/2 yang ini kita pindahkan ke atas, dia akan jadi kuasa negatif 1/2. So salin saja 2x kuasa 2 tolak 5 kuasa negatif 1/2. Okey, kita pindahkan yang ini di atas. Satu ni tak payah tulis, tak apalah. Perkan dengan 3. 3 dekat bawah. 3 kekalkan di bawah. Yang kita cuma pindahkan hanya yang ada dalam bracket ni saja. Okey. Kemudian, okey, barulah boleh kita bezakan dia. Okey, so kita bezakan. Dy dx sama dengan kuasa yang ni. Okey, kita bawa dulu ke hadapan. Okey, dia akan jadi negatif 1/2. Okey. So, darab dengan 2x kuasa 2 tolak 5. Okey, ada 3 ni. Okey, lepas tu negatif 1/2 tolak 1. Negatif 1/2 tolak 1, kamu akan dapat negatif 3/2. Okey, lepas tu kita selesaikan. So yang ni dapat negatif 1 per belum selesaikan lagi. Okey, kita kena bezakan lagi sekali yang dalam kurungan ni. Yang dalam kurungan ni kena bezakan yang ni. 2x kuasa 2 tolak 5, kamu akan dapat 4x. 2x kuasa 2 dapat 4x cikgu harap kamu tahulah macam mana dapat 4x tu. Okey. Okey, so sekarang barulah kita boleh selesaikan. Okey, macam mana cara nak selesaikan? Okey, satu ni. Okey, dua mestilah darab dengan 3 kat bawah kan? Okey, darab. Dengan 4 pun kena darab. Okey, so macam mana kita nak darabkan ni? Macam ni lah. Negatif 1/2 darab dengan 1/3 darab dengan 4x. Macam ni dapat berapa ni? So, cikgu potongkan 2. Dapatlah jawapannya 2/3x sebenarnya. Negatif 2/3x. Okay. Daripada sini pun boleh buat So, negatif 2/3x. Okay. Ini baru kita selesaikan yang ini dengan yang bawah ni dengan yang ni. Lepas tu yang baki yang ini tadi kita just salin balik, iaitu 2x kuasa 2 tolak 5 kuasa negatif 3/2. Okay. Ataupun kamu jadikan kuasa tu positif lah. Cara kita jadikan kuasa dia positif, kita pindahkan ke bawah. Okay, so kita pindahkan ke bawah. So dapat negatif 2/3x. Okay. Cikgu kena panjangkan sedikit ini. Ni 2x. Okay. Kemudian yang 2x kuasa 2 tolak 5 tu kuasa 3 2x kuasa 2 tolak 5 kuasa 3. Okay.
2 dekat bawah, kita jadikan dia punca kuasa 2. Macam tu. So, dapatlah jawapan macam tu. Kalau rasa macam susah sangat nak jadikan bentuk macam ni, tinggal saja jawapan kamu yang ni. Okay, tak ada masalah Okay, yang itu dia kata guna petua rantai. Okay, kita buat macam biasalah yang tu. Okay, seterusnya, cari pembezaan berikut menggunakan petua hasil darab. Okay, so petua hasil darab, formula diberikan formula diberikan, kamu boleh tengok dekat muka surat 27 tu. Okay, ada petua hasil darab dekat situ. Okay, tengok situ. Jika Y sama dengan UV, U dan V adalah polinomial, maka dy dx sama dengan U dv dx tambah dengan V du dx. Okay, so yang ini, kalau kamu, dia senang saja nak ingat untuk petua darab ni. Oops. Okay, kita tengok soalan untuk petua darab. Cikgu ambil soalan 5A dulu. Okay, soalan 5A. Okay, soalan dia ialah X kuasa 2, 3X kuasa 2 tambah 2. Okay. Kemudian kita kena bezakan dia. Okay, macam mana? Oh, kena ada Y, sorry. Cikgu tak letak Y dekat situ Soalan 5A Okay. Untuk petua hasil darab, okay, bila kamu jumpa, okay, soalan ada dua macam ni lah. Maksudnya, kat sini ada satu ungkapan. Okay, dekat sini pun satu lagi ungkapan. So, masa macam ni kamu kena guna petua hasil darab. Okay, yang mana kamu kena anggapkan U X kuasa 2 tu sebagai U. Okay, kemudian yang lagi satu tu adalah V 3X kuasa 2 tambah 2 yang ni. Buat U, buat V. Macam tu. Lepas tu, kita bezakan U dulu. Bezakan U, kita bezakan U terhadap X sebenarnya. Sebab sini U, sini X. Kalau sebelum ni, ini Y, jadi kita buat dy dx kan. Sekarang sini U, sini X, jadi kita buat du dx. So, du dx kita akan dapat 2X. Kemudian kita buat dv dx. Okay. Yang ni kamu akan dapat 2 darab 3 dapat 6X. Bezakan 2 dapat kosong kan. So, dapat 6X sahaja. Okay, kemudian dah buat macam ni. Kamu darabkan dia secara bersilang macam ni. Okay. U mesti darab dengan dv dx. V mesti darab dengan du dx. Okay. So, barulah kita buat pembezaan dy dx. Okay. So, kita darabkan X kuasa 2, U mesti darabkan dengan 6X. Okay. Lepas tu kena tambah. Okay, tambah. Okay, V darab dengan du dx. Okay. Okay, nak tulis V dulu ke, nak tulis du dx dulu ke, mana-mana pun boleh. Tapi, kita tengoklah kesesuaian. So, kalau dalam bentuk macam ni, 3X kuasa 2 tambah 2, satu lagi 2X. So, better kita letak 2X tu dekat depan. Okay? Barulah 3X kuasa 2 tambah 2. Okay? Boleh je letak 3X kuasa 2 tambah 2. Tapi kesesuaian tu. Lebih elok kita letak 2X tu dekat depan. Okay, lepas tu kita selesaikan yang ini tadi. Kita tak selesaikan lagi. X kuasa 2 darab dengan 6X. Kita akan dapat 6X kuasa 3. Okay. Kemudian, yang ini pun kita boleh kembangkan Kita boleh kembangkan. Tambah 6X kuasa 3
tambah 4x. Okay. So 6x kuasa 3 campur 6x kuasa 3 boleh lagi selesai. So kita dapat 12. X kuasa 3 tambah 4x. Okay. Ini adalah petua hasil darab. Okay. Sama juga soalan B dia tu maksudnya U kamu jadikan X tambah 1, V 3X kuasa 2 tambah 2. Okay, cikgu ambil satu lagi soalan. Cikgu pilih soalan F. Cikgu pilih soalan F lah. Okay, soalan F. Fx sama dengan X kuasa 3. Okay. Cikgu terus tukar 1 tolak 3X kuasa 2 tu. Okay, cikgu jadikan dia kuasa 1/2 terus sebab dia punca kuasa 2. Okay. So sekarang ni kita kena jadikan U X kuasa 3. Sebenarnya yang ni pun mana-mana boleh jadi U. Nak jadikan ni U, yang ni V pun boleh. Ataupun nak jadi ni U, yang ni V pun boleh. Mana-mana pun tak ada masalah. Okay, katakan kita pilih U X kuasa 3. V mestilah ambil yang satu lagi tadi 1 tolak 3X kuasa 2. Kena ada bracket sebab ada kuasa lagi dekat luar. Okay. So bezakan du dx. Okay, du dx. Congak terus dapat apa ni? X kuasa 3 bezakan dapat apa? X kuasa 3 bezakan terus dapat apa? 3x kuasa 2. Dia sepatut kena mahir dah macam ni kan. Terus tulis 3x kuasa 2. Tak payah nak tunjuk 3 tu kat depan, kuasa 3 tolak 1 pula kan. Tak perlu kan. Okey. Kemudian yang ni pula kita bezakan dv dx. Yang ni kita kena buat lah. Takut tersilap kan. So 1/2 dekat depan dulu. Kemudian salin 1 tolak 3x kuasa 2. Kemudian 1/2 tolak 1 dapat negatif 1/2. Kemudian kena darab lagi yang ada dalam bracket yang ini. Tu dapat apa tu? 1 tolak 3x kuasa 2 bezakan dapat apa? Apa boleh bagi congak tu? Bezakan satu dapat bezakan 1 dapat kosong. Kita cuma bezakan negatif 3x kuasa 2 dapat apa? 6 Negatif 6 x. X kuasa X lah X kuasa 1 kan. Negatif 6x. So kita permudahkan. Negatif 6x ni kita darabkan dengan 1/2 dapat negatif 3x. Okay. Okay. Kemudian kita tahu dekat sini kuasa dia adalah kuasa negatif kan. Kita jadikan dia positif. So kita letak dekat bawah. Okay, so 1 tolak 3x kuasa 2. Sekarang kita jadikan dia positif. Kuasa 1/2 macam tu. Okay, ataupun nak tukar kepada punca kuasa 2. Tak payah tukar lagi pun tak apa, biar dulu. Okay, so dah buat macam ni. Barulah kita darabkan secara bersilang. Ni darab ni, darab ni. Okay, so dy dx sama dengan x kuasa 3. Darabkan dengan negatif 3x. Cikgu buat sekali je lah macam ni. 1 tolak 3x kuasa 2. Kuasa 1/2. Lepas tu tambah. Yang ni pun kalau ikut formula V du dx. Tapi lebih sesuai kita letak du dx dulu baru V. Okay. 3x kuasa 2 darab dengan 1 tolak 3x kuasa 2 kuasa 1/2. Okay. So kita boleh permudahkan lagi. Okay, kita permudahkanlah. Okay, yang ni kita kena darabkan yang x kuasa 3 tu. X kuasa 3 darab negatif 3x akan dapat negatif 3x kuasa 4.
Okay. Lepas tu, masih per ni sama ni, 1 tolak 3x, 3x 3x kuasa 2 kuasa 1/2. Okay, yang ini tak boleh nak kembangkan dah ni. Okay, yang ni kamu just buat 3x kuasa 2, 1 tolak 3x kuasa 2 kuasa 1/2. Okay, cuma apa yang boleh kita buat, kita cuba samakan dia punya pembawah dia. Kita cuba samakan pembawah dia, kita akan dapat bentuk yang lebih simple lah. Kalau yang ni kuasa negatif 1/2, ini yang jalan kerja dia panjang sikit kan. Yang ni per 1. Okay. So maksudnya kalau kita nak bagi pembawah dia sama, yang ni kita perlu darab dengan 1 tolak 3x kuasa 2 kuasa 1/2 juga. Okay. So bila dekat bawah darab dengan yang ni, atas pun kena darab juga sama. Okay. So cikgu tulis dekat belah bawah. Dia dekat belah bawah. Dia panjang sikit lah yang ni. Okay. Negatif 3x kuasa 4 per, sekarang cikgu buat panjang sebabnya cikgu dah nak jadikan bawah dia sama. 1 tolak 3x kuasa 2 kuasa 1/2. Okay, yang atas adalah negatif 3x kuasa 4 tambah 3x kuasa 2, 1 tolak 3x kuasa 2, 1 kuasa 1/2. Darab dengan yang ni, yang bawah ni tadi. Okay, darab 1 tolak 3x kuasa 2 kuasa 1/2. Dia nampak panjang dekat situ. Okay, lepas tu kita pun darabkan. Okay, yang kita nak kena selesaikan adalah yang inilah. Okay, kita selesaikan yang inilah. Kan, dia sama tu, nampak tu. 1 tolak 3x kuasa 2 kuasa 1/2. 1 tolak 3x kuasa 2 kuasa 1/2. Siapa tahu yang ni, kalau kita darabkan, kita akan dapat berapa ni? Dapat apa tu? Yang cikgu highlightkan tu je. 1 tolak 3x kuasa 2. Kan? Sebab dia macam tadilah, kalau x kuasa 1/2 darab dengan x kuasa 1/2, kita akan dapat x kuasa 1. Ataupun x saja. Cuma sekarang x ni kita gantikan dengan 1 tolak 3x kuasa 2. Yang ni pun 1 tolak 3x kuasa 2. So kat sini jadi 1 tolak 3x kuasa 2 sahaja. Macam tu Okay, so kita dapat bentuk yang lebih mudah lah. So negatif 3x kuasa 4 kita salin balik. Tambah 3x kuasa 2 ni pun kita salin balik. So yang ini tadi kita akan dapat 1 tolak 3x kuasa 2 sahaja. Okay, so yang bawah masih kekal sama, 1 tolak 3x kuasa 2 kuasa 1/2. Okay, so daripada sini, okay, yang atas ni nampak ni kita boleh kembangkan dia. Panjang jalan kerja ni dan markah dia pun mestilah banyak. Negatif 3x kuasa 4. Buat kena slow-slow, jangan nak cepat je, takut tertinggal ataupun tersilap. Okay, kita kembangkan tu dulu. 3x kuasa 2. 3x kuasa 2 tolak 3x kuasa 2. Darab akan dapat negatif 9x kuasa 4. Okay, yang bawah masih sama. 1 tolak 3x kuasa 2 kuasa 1/2. Okay, so at last, apa yang boleh kita selesaikan dekat sini? Okay, kita tengok yang kuasa 4 dengan kuasa 4 ni boleh selesai. Okay, yang lain tak boleh nak selesaikan dah. So kita selesaikan yang tu, dapat negatif 12x kuasa 4 tambah 3x kuasa 2 per 1 tolak 3x kuasa 2 kuasa 1/2. Okay, so dah tak boleh nak ringkaskan lagi dah ni. Okay, inilah yang paling ringkas.
Okay. Jawapan dekat dalam buku tu dia cuma terbalik saja yang 3x kuasa 2 tu berada di depan. Okay. Tapi sama saja Okay. So inilah. Yang ni menggunakan petua hasil darab. Okay. Okay. So sekarang kita nak guna petua hasil bahagi. Okay. Tapi cikgu tak nak ajar guna petua hasil bahagi. Walaupun dia petua hasil bahagi, tapi kita boleh guna petua hasil darab juga. Okay, sebab nak ingat banyak benda payah kan. Kita buat satu guna je formula hasil darab, kita boleh guna untuk buat pembezaan bentuk yang soalan nombor 6. Okay, tengok muka surat sebelah pula. Okay, muka surat sebelah, muka surat 31. Okay, cikgu pilih soalan C. Katakan cikgu pilih soalan C. Nombor 6. Nombor 6 C. 2x kuasa 2. Okay, perkan dengan, okay, ada y kat depan. Perkan dengan 5x tambah 3. Okay. Okay, ni petua hasil darab. Petua hasil bahagi. Tapi kita guna je petua hasil darab. Kita buat macam tadi. So, sekarang ni kita kena, kalau kita nak guna petua hasil darab, yang bawah ni, dia tak boleh lah ada bahagi Kita kena ubah soal dulu, dia akan jadi 2x kuasa 2 darab dengan 5x tambah 3 kuasa negatif 1 lah. Yang bawah tu kita pindahkan ke atas. Baru boleh guna petua hasil darab. Kalau macam ni kena guna petua hasil bahagi. Okay. So kalau kita guna petua hasil darab sama macam tadi. So U kita adalah 2x kuasa 2. So V kita adalah 5x tambah 3 kuasa negatif 1 Okay, tolong bezakan du dx. Dapat apa? Du dx dapat apa? 4x. 4x Okay, so bezakan dv dx. Dapat apa? Nak tulis macam mana? Tolong bagi tahu cikgu. Nak tulis apa dulu? Negatif 1. Okey, kemudian 5x tambah 3 kuasa berapa? Negatif Negatif 2. Negatif 2. Lepas tu kena darab lagi yang ada dalam kurungan dapat 5x 5. dapat 5. 5 saja kan? Dapat 5 saja. Okey, so selesaikan yang ni. Okey, negatif 5. Okey, disebabkan ni kuasa negatif, kita pindahkan ke bawah. Okey, 5x tambah 3 kuasa 2. Macam tu. Okey, so baru kita darab silangkan dia. Okey, darab silang yang ni dengan yang ni So 2x darab dengan negatif 5 perkan dengan 5x tambah 3 kuasa 2 tambah 4x darab dengan 5x tambah 3. Kita letak ke bawah lah Kita letak ke bawah. Per 5x tambah 3. Yang ni. Okay. Kemudian kita boleh permudahkan lagi. Yang ni akan dapat negatif 10. Okay. Ni 5x tambah 3 kuasa 2. Yang ni 4x, 5x tambah 3. Okay. Kita samakan pembawah dia. Okay. Yang ni kuasa 2, yang ni kuasa 1. Maksudnya kita kena darab lagi sekali lah. 5x tambah 3. Ni atas pun darab 5x tambah 3 kan. Okay, so sekarang ni kita boleh, pembawah dia kita samakan dia semua. 5x tambah 3 kuasa 2. Okay. So yang atas akan jadi, yang ni jadi still negatif 10x, negatif 10x. Okay, yang ni kita darabkan. Dapat 20x kuasa 2 tambah 12x. Okay. Okay, lepas tu, yang mana kita boleh selesaikan? Betul tak? Negatif 10x. 10x kuasa 2 ke? Cek.
negatif 20x kuasa 2 betul. 12x tolak 10x. 12x tolak 10x kuasa 2. Sekejap, ini 10x kuasa 2 ke? Cara dia tertinggal ke kat atas? Sekejap, tengok dek. 2x, ni yang ni cikgu tertinggal tadi. Yang ni adalah 2x kuasa 2. 2x kuasa 2 darab dengan negatif 5 tadi. Okay. So dekat sini 10x kuasa 2, negatif 10x kuasa 2. Okay, lepas tu dekat sini pun 10x kuasa 2. Okay, yang kuasa 2 dengan kuasa 2 kita boleh selesaikan. Negatif 10x kuasa 2 tambah 20x kuasa 2. So kita akan dapat 10x kuasa 2. Okay, tambah dengan 12x. Okay, yang bawah kita salin je balik. 5x tambah 3 kuasa 2. So dapat jawapan ini. Okay. So ini petua hasil bahagi yang kita gunakan. Kita guna petua hasil darab. Okay. Sebab kalau nak guna petua hasil darab, boleh. Okay. Dia sama juga. Kita tengok formula dia dekat depan tu. Apa beza petua hasil darab dengan petua hasil bahagi? Petua hasil bahagi ni, okay, dia kena bahagikan pula dengan V kuasa 2. Okay. Dia yang atas sama, tapi kena ambil V dulu, jangan ambil U dulu. Nampak? V du dx tolak U dv dx. Lepas tu perkan pula dengan V kuasa 2. Okay, dia banyak banyak. Kita kena bahagi lagi. Okay, so tu yang cikgu prefer. Kamu guna petua hasil darab saja. Dengan syarat, okay, kalau petua hasil bahagi, dia mesti ada bahagi kat situ. Dengan syarat kamu pindahkan yang berada di bawah, yang bahagi tu kamu pindahkan jadi dekat atas. Okay. Okay, kita ambil satu lagi soalan. Cikgu pilih soalan E. Okay, soalan E. Soalan E kita ialah Y sama dengan sert X, X tolak 2. Okay. So kita ubah yang ni X kuasa 1/2. Yang ni ataupun kita terus pindahkan yang sebab kita nak guna petua hasil darab kan. Jadi X tolak 2 kuasa negatif 1 lah. Yang tu So and then sekarang U kita adalah X kuasa 1/2. So V kita ialah X tolak 2 kuasa negatif 1. So bezakan du dx. Okay, bezakan du dx, kita akan dapat berapa? Bezakan kejap, du dx dapat berapa? Bezakan du dx. 1/2x. 1/2x kuasa? Negatif 1/2. Okay. 1/2x kuasa negatif 1/2. Okay. Kalau boleh, yang negatif tu kita jadikan dia positif. Okay. Tak perlu buat punca kuasa 2 tu. Tapi yang penting negatif tu jadikan dia positif. Supaya senang kita nak darab nanti. Okay. Okay, katakan kalau X kuasa negatif 1/2, X tu berada di atas. Sekarang kita kena jadikan dia kat bawah lah. So 1/2 X kuasa 1/2 sekarang Okay, so du dx kita adalah 1/2 X kuasa 1/2. Okay, sekarang kita nak bezakan V. dv dx. Okay, bezakan macam mana? Nak tulis apa dulu? Okay, negatif 1 X tolak 2 kuasa Negatif 2. negatif 2. Darab lagi ada kurungan tu jadi berapa? 1. 1 saja. Okay, so kita tulis balik. Dia dapat negatif 1. Okay, sekarang kita terus pindahkan ke bawah sebab kuasa negatif kan? X tolak 2 kuasa 2 sahaja tinggal. Sebab kita pindahkan ke bawah. Okay, so sekarang baru mudah kita nak darab secara bersilang ni. Okay, yang ni darab dengan yang ni. So yang ini darab dengan yang ni Okay.
So kita mulakan dulu dy dx kita sama dengan x kuasa 1 per 2 darab dengan negatif 1 per x tolak 2 kuasa 2 tambah, okay, 1 per 2 x kuasa 1 per 2 darab, okay. So V tu cikgu tulis terus ke bawah x tolak 2 sebab kita tak perlukan pun kuasa 1 dah. X tolak 2 saja. Okay. So sekarang kita permudahkan dia. Okay, yang ni akan jadi negatif x kuasa 1 per 2 perkan dengan x tolak 2 kuasa 2 tambah, yang ni akan jadi 2x kuasa 1 per 2 darab dengan x tolak 2. Okay, so dia jadi macam tu lah. Okay, so sekarang ni kita samakan dia punya pembawah. Okay, samakan dia punya penyebut lah. Yang penyebut dia tu. Okay, macam mana cara nak samakan? Okay, yang ni ada x kuasa, yang ada kuasa 2, x tolak 2 kuasa 2. Kat sini x tolak 2 kuasa 1 saja. Maksudnya kita perlu darab yang ini dengan, tukar colour sat dah. Okay, so yang ni kita perlu darab lagi dengan x tolak 2 lah. Sebab nak bagi sama dengan kuasa 2 kan. So atas pun kena darab dengan x tolak 2. Okay, lepas tu, okay, dekat sini ada 2x kuasa 1 per 2. So kat sebelah sini kena ada 2x kuasa 1 per 2. So atas kena darab 2x kuasa 1 per 2. Macam tu Okay, lepas tu kita kembangkan mana yang patut tu. Okay, sekarang kita selesaikan yang ni dululah. Yang pembawah kita boleh bagi sama dah. Okay, cara nak susun yang bawah ni pun nak bagi cantik. Okay, kita kena ambil yang ni dululah. 2x kuasa 1 per 2 darab dengan x tolak 2 kuasa 2. Okay, bawah sekarang semua dah jadi sama, nampak? Yang ni jadi kuasa x tolak 2 kuasa 2, yang ni sama dah, yang ni kan? Okay, so yang atas ni. Negatif darab 2 dapat negatif 2. X kuasa 1 per 2 darab dengan x kuasa 1 per 2 dapat x sahaja. Kemudian tambah, yang ni akan jadi x tolak 2. Okay? Okay, so sekarang ni, yang atas ni kita boleh permudahkan dia lagi. Okay. So kita akan dapat, sebab ni negatif 2x dengan x kita akan dapat negatif x tolak 2. So yang bawah ni, kamu boleh tulis 2x kuasa 1 per 2 darab x tolak 2 ataupun tukar yang x kuasa 1 per 2 kepada punca kuasa 2 ataupun set x. Okay. Takut confuse lah ni 2 ni untuk darab. Okay. Lepas tu x tolak 2 kuasa 2. Okay. So ini adalah petua hasil bahagi. Tapi kita guna petua hasil darab juga. Okay, and then okay, pembezaan peringkat yang kedua. Okay, pembezaan peringkat yang kedua. Dia sebenarnya sama. Dah bezakan lagi sekali. Itu saja. Okay, kena buat dulu yang ni. Okay, untuk aplikasi pembezaan. Okay, aplikasi pembezaan. Okay, yang ni. Cikgu tunjuk yang ni je lah dulu Okay, sebab cikgu rasa kita kena buat satu kelas lah. Sebab kamu start exam minggu depan kan, betul tak? Dapat jadual belum? Dah. Okay. Okay, start exam minggu depan. So, cikgu nak ni dululah bincang sekejap. Hari apa yang boleh kita buat kelas, extra kelas lah untuk cikgu buat yang lain ni. Bila boleh kita buat kelas? Petang boleh kan kalau petang? Hari apa yang korang free? Jumaat petang boleh tak? Jumaat petang? Pukul 3 ke? Boleh tak? Boleh.
Yang lain macam mana? Jumaat petang pukul 3 boleh? Boleh. Cikgu nak sambung yang nilai maksimum, minimum semua tu. Okey? Okey, so hari ni cikgu sambung sikit lagi untuk aplikasi pembezaan ni. Okay, muka surat 34. Tengok muka surat 34. Muka surat 34. Okey, cari kecerunan tangen, persamaan tangen dan persamaan normal. Okey, dia macam ni ya. Okey, katakan kecerunan tangen. Okey, katakan kamu ada persamaan diberi macam ni. Y sama dengan 3x kuasa 2 tolak 4x tambah 1. Okey, dia bagi satu koordinat. Okey. Okay, kamu just imagine lah, kamu tak perlu lukis. Tapi kalau tak boleh imagine, kamu kena lukis lah. Lukis tak perlu tepat, hanya lakar saja. Okay, 3x kuasa 2 tolak 4x. Katakan kamu ada satu lengkung lah. Itu adalah lengkung kan, satu lengkung. Tak perlu tepat pun. Okay, ini adalah y sama dengan 3x kuasa 2 tolak 4x tambah 1. Ada satu koordinat dekat mana-mana lah dekat sini, katakan dekat sini. Koordinat ia adalah 1, 0. Maksudnya x dia 1, y dia 0. Tak perlu lukis tata cartesian tu pun tak perlu. Hanya buat macam ni saja. Okey. Bila garis tangen kepada lengkung, dia mesti melalui mana tu dia? Pada titik yang diberi Okey. Okey, maksudnya dekat sini, okey, garis tangen kalau diberi titik tu dekat sini, okey, kita bina garis tangen. Kamu tahu kan garis tangen dia macam ni lah, cikgu lukis bulatan dulu yang kamu pernah belajar. Tangen kepada bulatan ialah satu garis yang menyentuh bulatan pada satu titik saja. Macam ni lah, dia akan menyentuh bulatan pada satu titik saja. Kalau titik tu berada di sini, kita akan buat garis tu dia betul-betul kena pada satu titik sahaja. Macam ni, inilah namanya garis tangen kepada bulatan. Tapi sekarang kita ni tukar garis tangen kepada lengkung. Okay? So sekarang ni dia beri satu lengkung. Okay? Lengkung ni 3x kuasa 2 tolak 4x sama 1. Ada satu garis tangen yang melalui titik 1, 0. Okay, so encik pada balik. So maksudnya garis tangen tu berada di sini dah. Alamak, tak kena pula. Okey, susah dekat situ. Cikgu ubah sikit. Ni. Cikgu ubah garis tangen tu. Titik tu cikgu ubah supaya senang sikit lukis. Okey, katakan dekat sini macam tu. Okey, sini 1, 0 tadi. Okey. Yang inilah yang dinamakan sebagai garis tangen. So soalannya, dia nak persamaan bagi garis tangen. Dia nak persamaan yang ini. Dia nak persamaan ini apa? Okay, itu adalah persamaan tangen. Persamaan normal pula ialah garis yang bersudut tegak. Dia berada di sini pula. Ini adalah garis normal. Dia nak persamaan bagi garis normal. Okey, garis tangen dengan garis normal tu dia adalah straight line. Jadi bila dia straight line, dia adalah bentuk inilah y mx tambah c. Ada kecerunan, ada pintasan y. Sama saja. Okey, so sekarang ni kita cari dulu persamaan tangen. Kita nak cari yang ini dulu. Macam mana cara nak cari persamaan tangen kat situ? So, kita perlu ada M dan kita perlu ada C. Okay, first, kalau kita nak cari M dalam pembezaan, dy dx ialah M. Dy dx tu maksudnya kecerunan. Okay, so tak perlu ada dua koordinat. Macam sebelum ni kalau kamu belajar garis lurus, kamu perlu ada dua koordinat untuk mencari nilai M. Tapi kalau dalam pembezaan, dy dx itu ialah M. Maksudnya bezakan lengkung ini, kamu akan dapat kecerunan dia. Okey?
So sekarang ni kita just bezakan sahaja y yang ada tu. Okay, yang ni y yang diberi. Okay, dy dx. Ni akan jadi 6x tolak 4. Okay, memanglah 6x tolak 4. Okay, tak boleh dapat nombor bulat kan? Okay, so cara kita nak dapat nombor bulat, kita perlulah gantikan x tu. Nak gantikan x tu dengan apa? Kita terujuk koordinat kita tadi. X kita ialah 1. Okay, so kita just gantikan sahaja 6 darab 1 tolak 4. So kita akan dapat 2. Maksudnya dy dx ni ialah kita punya kecerunan. So kita dah dapat dah. Kecerunan kita ialah 2. Okay. So sekarang ni untuk kolom yang pertama, soalan dia adalah kecerunan tangent kan. So kamu akan dapat M kita ialah 2. So persamaan tangent kita, persamaan tangent kita Y sama dengan 2X tambah C lah. Okay, so sekarang nak cari C pula, mesti gantikan X dengan Y. Sama macam sebelum ni. So Y kita kosong, X kita 1. So kita akan dapat C kita negatif 2. Dah ada M ada C, so dapat Y sama dengan 2X tolak 2. So ini adalah kecerunan tangent. Okay. So untuk kecerunan normal, persamaan normal. Okay. Yang ni persamaan normal adalah yang tegak ni. Kita nak yang tu. Kita kena cari M dan kita kena cari C juga sama. So kamu dah belajar dalam geometri koordinat. Okay. Cikgu dah ajar kan macam mana nak cari songsangan bagi kecerunan. Ingat lagi tak? Kalau M1 kamu ialah 2, ini adalah M bagi tangent, M1 kamu ialah 2. Kita nak cari M yang lagi satu tu, M yang kedua tu. Dapat apa? Negatif 1/2. Kan? Terbalikkan. Positif jadi negatif. Okay? Kalau 2 jadi 1/2. Okay? So kalau kat sini M kita 1/2, so M yang dekat sini akan jadi positif 2. Macam tu kan. Dia terbalikkan. Kalau M1 kamu ialah negatif 2, so M2 kamu akan jadi positif 1/2. Dia terbalik. Itu untuk cari songsangan. Untuk yang kecerunan yang macam ni, satu lagi macam ni. Maksudnya yang di antara dua kecerunan ni dia hanya terbalikkan macam tu je. Okay, so yang ini ialah kecerunan bagi garis normal. So kalau kita nak cari dia punya C, kita buat dululah macam sama macam tadi. Y sama dengan negatif 1/2X tambah C. So gantikan saja koordinat yang sama sebab cuba tengok dekat gambar rajah kita ni. Tangent ke normal ke, dia masih bersilang pada titik 10. Jadi kita boleh guna titik 10 yang sama juga. Okay. So kita gantikan X dan Y kita dengan 1 dan 0. So yang ni gantikan dengan 0, yang ni gantikan dengan 1. Okay. So kita akan dapat C sama dengan 1/2. Okay, so kita akan dapat persamaan dia adalah Y sama dengan negatif 1/2X tambah 1/2. Okay, so inilah untuk mencari kecerunan tangent, persamaan tangent dan persamaan normal.